Orang yang buat jahat ni seumpama orang yang makan racun. Dia buat lagi satu kejahatan, makan lagi racun hal lain pula. Yang racun ni kadang-kadang dia bukan memberi kesan ketika tu. Dia memberi kesan pada kita beberapa masa selepas itu. Bila mana kita melakukan amal kebaikan, kejahatan yang telah kita buat itu umpama kita makan pula penawar untuk rilis ataupun menghilangkan kejahatan. Orang yang buat jahat ni ialah orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada dua perumpamaan. Yang pertama, dia sedang mempersiapkan persiapan untuk menyiksanya dalam neraka itu. Orang buat jahat ni, dia sedang prepare buat persediaan anak siksa di akhirat esok. Anak siksa dia, bayangkan. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang buat jahat ni seumpama orang yang makan racun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia buat satu kejahatan, dia makan racun. Sejenis racun. Dia buat lagi satu kejahatan, makan lagi racun hal lain pula. Mungkin dia kata, tak ada kesan apa pun. Yang racun ni kadang-kadang dia bukan memberi kesan ketika tu. Dia memberi kesan pada kita beberapa masa selepas itu. Kalau racun tu dia punya perangai racun. Ada racun dia tak membunuh lah tu, tapi mengambil masa. Tapi tetap orang tu akan terkesan dengan racun. Kami tak ada apa makan racun tu, mohong. Begitulah kita makan unsur yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita makan suplemen, contoh. Kita makan vitamin C. Kita makan protein. Kadang-kadang memberi kesan segera. Kadang-kadang dia mengambil masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah yang dikatakan racun. Kalau benar tu benar racun, haram kita makan. Sebab Allah dah sebut, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kamu jangan campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Dah tahulah kandungan dia apa, racun. Pasal apa yang nak paksa diri pi ambil? Pasal apa pi ambil? Pasal apa pi fikir nak jangka pendek? Pasal apa tak fikir jangka panjang kesan pada diri sendiri? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi maknanya itulah kejahatan dalam diri manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka stoplah, berhentilah daripada melakukan kejahatan. Berhenti melakukan kejahatan ialah proses yang sebenar yang dinamakan kita melakukan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau macam mana dah buat jahat? Buat jahat ialah seumpama orang yang makan racun seperti saya sebut tadi. Maka pada ketika itu buatlah amal kebaikan. Bila mana kita melakukan amal kebaikan, kejahatan yang telah kita buat itu umpama kita makan pula penawar untuk rilis ataupun menghilangkan kejahatan. Bila dah makan racun, pergi cari anyok. Atau orang meracun rumput, meracun benang. Lepas meracun ni makan anyok. Lepas tu dia benang-benang ada pokok nyok. Untuk lepas kek, lepas makan. Minum ketika tu juga. Kalau pun balik-balik meracun, tumbang. Jaga-jaga. Ini elok. Rilis. InsyaAllah. Jadi bila mana kita buat yang jahat, buat baik lepas tu. Sebab Nabi sebut, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
perikutkanlah kejahatan dengan kebaikan yang akan menghapuskan kejahatan tadi. Sebab tu jangan baca, aku ni dosa banyak, aku nak buat amalan Tuhan terima ataupun tak. Jangan baca macam tu. Bila amal kita banyak, hang buat amalan bagi banyak. Lepas tu habislah kejahatan hang buat. Sebab hang telah buat baik. Jadi kalau macam tu kita dah faham konsep amal soleh, pasal apa kita nak tangguh-tangguh buat amal soleh? Benar jahat ni, dosa yang kita buat, dia kena cepat-cepat settle. Segerakan pemulihan. Jangan tangguh. Jangan sampai seminggu. Seminggu menjerat habis lah dalam badan kita lah. Sebulan habislah badan kita dah dikonquer lah. Sebelum ni apa? Segerakan. Buat pemulihan. Buat badan baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita takut, yang kita bimbang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita memperbaikkan diri kita, dengan kita meneutralkan balik diri kita daripada racun maksiat, tak sempat kita buat sebab kita duk kata sagi, mati. Makna mati dalam keadaan berdosa. Lepas tu kita ni bila mana buat jahat, kena segera bertaubat. Lepas tu teruskan beramal dengan amal yang soleh. Sebab kalau kita tangguh untuk kita buat amal soleh, kita bertangguh untuk kita bertaubat, berarti kita telah mencipta neraka untuk diri kita. Kalau tak mati pun neraka lah masuk. Mana orang bila mana jahat dia banyak, dia tak bertaubat, dia semakin diumpama seperti virus. Duduk dalam diri orang, kita tak buang virus. Contoh handset kita ni ada masalah lah. Masalah virus. Ataupun laptop kita dah ada masalah virus. Tangguh lama-lama lingkup saya pakai. Bila dia sikit-sikit nampak penyakit tu, kena hampak lah. Kena hantar lah pergi kedai. Buh antivirus. Perbaik balik. Bagi dia sihat balik. Bila dah buang semua tu, dia naik pula. No? Dia tunjuk, kata dia buang. Next. Dia tunjuk kata buang. Lepas tu barulah kita boleh nak tambah program-program baru. Ataupun kita nak updatekan program-program baru. Benda hak buruk kena buang dulu. Baru boleh buat hak baik. Siapa-siapa nak buat baik, dia kena buang jahat dulu. Siapa-siapa nak bagi amal solehnya bukan sakat dia boleh buat, tapi dia boleh buat berganda-ganda kebaikan dengan sebab dia telah buang jahat-jahat dalam diri dia. Selepas dia betul dengan Tuhan, dia berjanji, Tuhan aku tak mau buat dah. Aku nak buat baik dah lepas ni. Dengan sebab dia buang jahat-jahat dulu. Antivirus tu kena buang dulu. Antivirus tu kena bertindak dulu. Virus kena buang.